Fizik tingkatan 4 bab 6 cahaya dan optik 6.6 pembentukan imej oleh cermin sfera. Cermin, kali ni cermin sebelumnya jangan confuse. Ada beza di antara kanta dengan cermin Kali ni cerita cermin. Okey, yang cerita kanta, apa beza kanta dengan cermin? Kanta cahaya boleh menembusinya. Okey, kanta cahaya boleh melaluinya, menembusinya. Okey. Tapi cermin kan cahaya tidak boleh menembusinya. Okey, cahaya tak boleh tembus. Bila tak boleh tembus, tak boleh berlaku pembiasan. Kalau boleh tembus, baru boleh berlaku fenomena pembiasan. Okey, tapi cermin tak boleh tembus cahaya. Kalau tak boleh tembus, maka akan berlaku apanya? Akan berlaku fenomena pantulan. Tak boleh terbias, hanya boleh dipantulkan sahaja. Okey, jadi cam betul-betul, jangan keliru antara dua alat ini Kanta cerita lain, cermin cerita lain Cermin sfera merupakan sebahagian daripada sfera berongga yang terpotong seperti yang ditunjukkan dalam rajah di bawah. Okey, sebelum ni kita hanya belajar, bila sebut cermin, kamu faham cermin muka tu saja. Cermin muka berbentuk satah. Itu kita panggil cermin satah. Cermin yang tegak straight permukaannya. Okey, kali ni adalah cermin sfera. Cermin sfera merupakan sebahagian daripada sfera berongga yang terpotong seperti yang ditunjukkan dalam rajah ini. Ini sfera. Okey, lepas tu kita potong sikit. Itu pasal kita dapati cermin tu melengkung Tidak satah tapi melengkung. Jika permukaan dalam bahagian yang terpotong itu memantulkan cahaya, cermin itu ialah cermin cekung. Permukaan belah dalam ni dalam bulatan ni memantulkan cahaya. Tembak cahaya sini, terpantul. Maksudnya yang ini adalah jenis cermin sfera cekung. Okey, cermin sfera cekung atau cermin cekung sajalah. Jika permukaan luar bahagian yang terpotong itu memantulkan cahaya, maka cermin itu ialah cermin cembung. Jadi kita tengok antara dalam dan luar ni, yang mana satu hak memantulkan cahaya. Okey, jadi kawasan yang memantulkan cahaya itulah kita akan beri nama. Kalau memantulkan cahaya belah melengkung dalam ni, kita bagi nama dia cermin cekung. Kalau memantulkan cahaya belah luar ni, belah yang kembung macam ni, okey, tidak belah cekung, belah dalam ni, maka kita panggil dia cermin cembung lah. Jadi cekung atau cembung bergantung pada permukaan itu. Permukaan itu cekung ke atau permukaannya cembung. Okey, untuk memantulkan cahaya. Perhatikan gambar ini. Permukaan cekung dan permukaan cembung sudu keluli bertindak sebagai cermin cekung dan cermin cembung. Bolehkah anda nyatakan ciri-ciri imej yang dibentuk oleh permukaan cekung dan permukaan cembung sudu itu? Ini kamu ada sudu, semua orang pun ada sudu kat rumah. Okey. Jadi permukaan melengkung ke dalam sudu ni ialah kita panggil permukaan cengkung atau cermin cekung lah. Cermin cekung. Manakala permukaan yang cembung, okey, cembung, yang ni belah dalam lah. Kita cedok apa nasi ke kuah apa semua duduk belah sini lah permukaan ni.
Okey, yang ni bahagian belakang sudu. Bahagian belakang sudu ni ialah permukaannya cembung. Maka kita panggil dia cermin cembung. Okey, boleh Cermin cekung kita tengok. Okey, cuba tengok image ni. Yang ni songsang dia tak tegak, dia songsang kepala kat bawah. Hak ni kepala kat atas. Okey, kepala kat atas tegak lah maksudnya. Jadi ideanya macam cerita kantor dulu ni. Macam cerita kantor dulu ni, kita ada mencari, setelah kita buat sinar, gambar rajah sinar ni, kita pun bacakan ciri-ciri image yang terbentuk. Nyata ke, songsang ke, diperkecil ke, diperbesar ke, maya ke. Jadi kita nak cerita yang sama lah kali ni pada cerita cermin. Pada cerita cermin, adakah berlaku yang sama? Mengikut kedudukan objek. Kedudukan objek jauh daripada cermin cekung dan jauh daripada cermin cembung. Adakah ciri image yang terbentuk juga berbeza? Rajah di atas pula menunjukkan medan penglihatan seorang pemerhati di hadapan sekeping cermin satah, cermin cekung dan cermin cembung yang bersaiz sama. Ini cermin satah straight, cermin cekung, cermin cembung. Jadi kamu berdiri depan ni, tengok muka kamu macam mana, sengit ke tidak. Biasanya kamu tahu cermin satah, muka adalah bentuk muka apa semua bentuk asal lah. Tak herot-herot, tak sengit. Jadi ini macam mana medan penglihatan? Medan penglihatan adalah sempit. Untuk cermin satah sempit. Maksudnya kamu boleh tengok luas daripada sini sampai sini saja. Okey, apa yang ada dalam dua jari cikgu tadi yang saja kamu boleh nampak. Kalau lebih sikit ni, buka lebih tepi-tepi ni dah tak nampak dah. Gitu Untuk cermin cekung, dia punya medan penglihatan dia lagi sempit daripada cermin satah. Apa yang ada dalam lingkungan jari ni saja boleh nampak. Luar daripada hak ni, semua ni tak boleh nampak. Okey, luar pada ni tak boleh nampak. Sudut dia sempit je. Manakala untuk cermin cembung, kalau kamu berdiri sini, boleh nampak orang kat tepi-tepi ni semua. Okey, jadi sebab medan penglihatan dia luas. Macam ni Jadi siapa datang nak usik kamu belah kiri, belah kanan ni kantoi tak dapat. Sebab kamu nampak sebab medan penglihatan bagi cermin cembung sangat luas. Macam tu Cermin cekung sempit. Okey. Dan cermin satah sempit. Sempit juga, sempit. Tapi cermin cekung punya medan penglihatan paling sempit. Dan paling luas ialah cermin cembung punya medan penglihatan. Rajah di bawah menunjukkan istilah optik yang digunakan dalam gambar rajah sinar cermin sfera. Jadual 6.12 pula menerangkan istilah optik tersebut. Okey, cermin cekung, cermin cembung. Cuba tengok tu istilah. Kita ada istilah C pula kali ni, C besar. F besar, masih cerita yang sama. Titik fokus P, kita ada titik P apa benda pula. Okey, kita ada F, panjang F, iaitu sama, masih sama panjang fokus, panjang titik fokus. Kita ada R, apa benda pula R ni? R kecil Okey. Jadi ada istilah barulah kat sini Ini pun sama. C, F, P, F, R kecil F kecil. Okey. Ini adalah gambar rajah sinar cermin sfera, cekung dan cembung.
Cuba tengok cermin cekung macam mana nak lukis dia punya gambar rajah sinar tu. Okey, melalui titik fokus. Titik fokus ni Okey. Maksudnya yang pertama kalau kamu pasang sinar cahaya P straight dulu straight. Bila kena dekat cermin tu baru semuanya terpantul masuk ke F. Setiap sinar tuju terpantul masuk ke F. Cuba tengok. Tengok setiap satu Okey, ni pun hijau ni terpantul masuk balik Semua masuk ke F. Ini cerita cermin cembung punya sinar rajah. Hak ni pula cermin cembung. Okey, sama juga cahaya mai selari lurus kena pada cermin cembung, permukaan cermin cembung. Apa berlaku? Ialah pasal F tak duduk kat sini kan kawasan sini legap kawasan kan titik F yang dekat dengan titik kelengkungan ni duduk belah belakang ni, belah belakang cermin ni. Hak ni tak apalah, titik F duduk sama dengan kedudukan objek, tapi hak ni titik F duduk di belakang cermin. Duduk belakang cermin cembung. Jadi bila nak buat dia terpantul selepas sinar tuju kena pada permukaan cermin cembung, kena buat dia seolah-olah mai keluar daripada F hak belah belakang ni. Okey. Dan ingat mesti buat garis putus-putus kerana cahaya tak boleh tembus masuk. Ini kan cermin. Cahaya tak boleh tembus masuk Jadi kena buat garis putus-putus di belakang cermin. Bila melepasi cermin ni sudah buat garis penuh balik Semua garis penuh balik. Ini terpantul 90 darjah ni. 0 darjah dan masuk baliklah 0 darjah. Itu pasal ada dua anak panah tu, anak panah datang, anak panah keluar balik terpantul balik. Okey. Jadi kena pasang anak panah lah. Semua ni kena pasang anak panah Okey. Jadual di bawah menunjukkan penerangan bagi istilah optik yang berkaitan dengan cermin sfera. Paksi utama ialah garis lurus yang menerusi pusat kelengkungan dan kutub cermin sfera P. Okey, betul. Satu garis lurus yang melalui pusat kelengkungan C jadi C ialah pusat kelengkungan dan kutub cermin sfera. P ialah kita panggil kutub cermin sfera P. Ni pun sama, kutub cermin sfera P dan paksi utama C pusat kelengkungan. Pusat kelengkungan cermin sfera ni Pusat kelengkungan C itulah tadi pusat sfera yang menghasilkan cermin cekung atau cermin cembung. Pusat sfera maksudnya titik bulatan lah ni. Kalau kita sambung ni boleh buat bulatan lah kan. Kita sambung ni boleh buat bulatan lah. Macam ni kita boleh buat bulatan sambung macam tu. Okey. Ni pun samalah. Maknanya C ni lebih kurang macam jejari je. Jejari juga lebih kurang betul lah. Okey padam balik. Jejari kelengkungan cermin R. Jarak di antara kutub cermin sfera P dengan pusat kelengkungan C. Okey. Ni lah. Ni R antara C dan P. Pusat kutub cermin sfera. Kutub cermin sfera ni sama, ni pun sama. Okey. R kita panggil R kecil. Titik fokus F masih yang samalah, satu titik yang terletak pada paksi utama cermin sfera. Untuk cermin cekung, sinar cahaya yang selari dengan paksi utama akan tertumpu pada titik ini. Ini cermin cekung. Sinar selari
yang selari, sinar cahaya yang selari dengan paksi utama, memang selari dulu, akan tertumpu. Bila dah kena pada permukaan ni, akan tertumpu semuanya kat titik ni. Untuk cermin cembung, sinar cahaya yang selari dengan paksi utama masih sama, selari dengan paksi utama, seolah-olah tercapah dari titik ini. Ini ya. Okey, sinar cahaya yang selari dengan paksi utama bila kena permukaan ni, seolah-olah tercapah daripada titik ni ya, titik belakang cermin ni. Okey. Jarak objek U, jarak dari objek ke kutub cermin sfera P. Okey, masih sama dengan cerita kantor tu. Jarak imej, jarak dari imej ke kutub cermin sfera P. Okey. Tak ada U dengan V tak dipasang lagi, tak diletak lagi ya. Tu tak nampak lagi, tak apa. Panjang fokus F, jarak di antara titik fokus F dengan kutub cermin sfera P. Ini pun kamu dah tahu. Okey, macam cerita kantor juga. Tu titik fokus, panjang fokus panjang fokus ialah panjang titik fokus FP ya. Okey, ini pun sama, panjang fokus ialah panjang FP ya. Panduan melukis gambar rajah sinar cermin sfera. Lihat panduan di bawah untuk lukis gambar rajah sinar cermin sfera. Jadual di bawah panduan melukis gambar rajah sinar cermin sfera. Kita ada cermin cekung, kita ada cermin cembung. Okey, jadi macam kamu belajar dulu cara lukis gambar rajah sinar kanta, cembung dan cekung. Ini pun sama cara lukis gambar rajah sinar bagi cermin. Bukan bagi kanta kali ni bagi cermin. Okey, cermin cekung, cara dia buat satu garis melalui pusat kelengkungan C pusat kelengkungan C sampai kena pada permukaan cermin tu. Okey. Kemudian yang ni untuk cermin cembung, kita lukiskan sama juga sinar cahaya datang macam tu. Okey, tapi seolah-olah ia datang daripada pusat kelengkungan C ni Semua cahaya kat sini tak boleh masuk lah. Jadi kena buat putus-putus. Okey. Kemudian nombor 2, sinar cahaya yang selari dengan paksi utama dipantulkan melalui titik fokus F. Okey, yang ni kalau sinar cahaya yang datang tu jenis yang selari macam ni dengan paksi utama, bila kena kat sini dia terpantul balik Tapi mesti buat dia terpantul melalui titik F ni wajib buat. Okey, macam tu. Manakala untuk cermin cembung, sinar cahaya yang selari dengan paksi utama masih sama. Sinar cahaya yang selari dengan paksi utama ni, yang ni, bila kena sini, dia nak buat dia punya terpantul tu macam mana? Buat letakkan pembaris melalui titik F belah kanan ni. Ini titik F belah kiri ni. Okey, ni titik F belah kanan. Tapi kita tahu hak belah kanan ni cahaya tak boleh masuk, sebab tu putus-putus Yang ni jangan buat putus-putus, sebab cahaya memang betul-betul melalui kat sini boleh terpantul. Kalau kita letak tangan kita kat situ, cahaya memang duduk tembak kat tangan kita ni Tapi sini kalau kita letak cahaya kat belah belakang cermin ni, gelap belah tangan kita, cahaya tak masuk. Dia seolah-olah sahaja. Jadi kena buat garis juga, tapi kena buat garis putus-putus macam ni Tapi bila kat sini kena buat garis penuh balik lah, sebab memang cahaya boleh memang betul-betul lalu kat sini terpantul Kalau letak jari kat sini memang nampak cahaya kat jari Okey. Nombor 3, sinar cahaya yang melalui titik F dipantulkan selari dengan paksi utama. Yang tadi cerita kalau selari dulu kemudian dia dipantulkan ke F. Kalau yang hak mai ni dah bukan selari, yang mai ni sinar cahaya ni dah masuk dulu ke F. Masuk dulu ke F.
Jadi kita kena buat supaya dia terpantul, buat bagi selari pula. Selari dengan paksi utama ni. Jadi dia ini berbeza dengan hak ni okey. Untuk cermin cembung, okey, sama jugalah. Yang datang ni satu cahaya yang tidak selari, tapi dia datang daripada Dia datang daripada jauh dan seolah-olah dia menuju ke F. Jadi kena buat putus-putus sini. Tapi bila kat sini, pantulan ni kena buat dia terpantul jadi selari pula dengan paksi utama. Macam tu selari. Jejari kelengkungan cermin R adalah 2 kali ganda panjang fokus cermin sfera F. 2 kali ganda panjang fokus, iaitu R sama dengan 2F. Kalau dekat cerita cermin cerita kanta, kita pakai F dengan 2F kan. Kita labelkan F dengan 2F. Okey, kalau kat cerita kanta lah. Okey, kalau kat cerita cermin, kita kena pakai hak ni sama F, tapi hak ni kita tak pakai 2F, kita pakai R. Kita pakai C Kita pakai C. Okey, jadi panjang C kita tak panggil C kecil pula lah, kita panggil kita panggil R. Okey, kita panggil R. Melukis gambar rajah sinar untuk menunjukkan kedudukan imej dan menentukan ciri-ciri imej yang dibentuk oleh cermin cekung dan cermin cembung. Jadi adalah aktiviti tu sama, kamu tengok ada 6 kedudukan macam biasa. Objek di infinity sama macam kita buat ni Dulu objek di infinity, lepas tu objek antara objek lebih jauh daripada 2F, lebih besar daripada 2F. Okey, sama. Kemudian objek betul-betul pada 2F. Okey, objek duduk betul-betul pada 2F. Hak ni objek sama dengan 2F. Dalam kes ni ialah R, U sama dengan C U sama dengan C. Maksudnya objek tu duduk betul-betul di atas C ni Okey. Okey, lagi sekali, mula-mula objek sangat jauh. Okey, objek duduk sangat jauh. Okey, sangat jauh infinity Kemudian objek duduk lebih besar daripada C. Okey, keadaan yang kedua. Keadaan yang ketiga, objek duduk betul-betul atas C. Keadaan keempat, objek duduk di antara C dengan F. Okey, antara situ. Keadaan kelima, objek duduk betul-betul atas F. Keadaan keenam, objek duduk bawah pada F, antara F dan kutub sfera P kutub sfera P macam tu. Jadi ada 6 kedudukan ni untuk kamu dapatkan adakah akan menghasilkan ciri-ciri imej yang berbeza. Kedudukan imej berbeza, ciri-ciri imej berbeza. Sama macam cerita kanta tu adakah sama. Okey. Ni gambar rajah sinar. Kena lukis ni gambar rajah sinar ni. Ni kotak ni kecil je, kamu kena lukis kat kertas lah, bagi besar Kena gunakan kertas kertas graf kertas graf. Jadi ini telah dibuat untuk kamu ni, tapi kamu kena buat sendiri jugalah. Kena belajar praktis buat sendiri Okey, inilah dia hasilnya. Kalau kamu perasan, kamu tengok, memang betul 6 kedudukan yang berbeza ini menyebabkan ciri-ciri imej juga adalah berbeza. Berbeza juga Tapi kalau kamu perasan apa beza ini cermin ni dengan kanta yang sebelumnya. Kalau kanta yang sebelumnya ialah kanta cembung yang banyak 6 kedudukan tu.
manakala kanta cekung satu saja ciri-ciri imejnya. Okey, boleh faham? Okey, ini cerita kanta. Untuk cerita kanta, kanta cembung yang pelbagainya ciri imej ada 6 kepelbagaian tu sebab 6 perbezaan kedudukan. Dan hak yang mudahnya kanta cekung, kata cekung tak kira 6 kedudukan objek tu tetap memberikan ciri imej yang sama saja, maya tegak diperkecil. Jadi apa beza dengan cermin? Cermin terbalik pula. Cermin terbalik pula. Kalau cermin, kanta cermin cekung. Cermin cekung yang punyai pelbagai ceritanya, ciri-ciri imej mengikut kedudukan objeknya. Okey, ini semua cermin cekung. Dan yang mudahnya pula dalam cerita cermin ni adalah cermin cembung. Yang kanta tu cermin cembung yang rumitnya. Okey. Dalam cerita cermin cekung yang rumitnya. Okey, dan cermin cembung pula menjadi mudah. Okey, iaitu dia punya ciri-ciri imej yang terbentuk oleh cermin cembung semuanya sama saja, maya tegak diperkecil, maya tegak diperkecil. Okey. Kalau untuk kanta cekung, kanta cekung ni, kamu patut membuat perbandingan begitu supaya tak keliru di antara kanta dengan cermin. Untuk cermin cekung, okey, cermin cekung, maya tegak diperkecil. Maya tegak diperkecil. Untuk cermin cembung, maya tegak diperkecil. Sama maya tegak diperkecil. Okey. Pinjam sat ni. Ni sama. Maya tegak diperkecil, maya tegak diperkecil. Sama. Okey. Tapi ini cermin cembung, yang ini kanta cekung. Okey, cam betul-betul. Habis dia punya ni sama tak? Dia punya bandingan antara kanta cembung dengan cermin cekung sama tak? Nyata sama. Bagi kedudukan objek di infinity lah. Objek di infinity dulu. Okey, apa ciri imej yang terbentuk? Nyata songsang diperkecil. Lepas tu kedudukan objek jauh daripada atau lebih besar daripada 2F, nyata songsang diperkecil. Sama. Jika kedudukan objek betul-betul atas 2F, nyata songsang sama saiz dengan objek. Okey. Jika kedudukan kedudukan objek antara F dan 2F, nyata songsang diperbesar. Sama juga ciri-ciri. Okey. Lagi sekali, ini adalah ciri-ciri kanta belah kiri ni, ciri-ciri kanta cembung. Hak belah kanan ni ciri-ciri ciri-ciri cermin cekung. Okey. Lagi, kalau jarak objek tu betul-betul di atas F, titik fokus, maka maya tegak dan diperbesar. Sama ciri imej. Jika kedudukan objek tu bawah daripada F. Okey, bawah daripada F, maka ciri imej maya tegak diperbesar. Jadi sama saja ciri-ciri imej yang terbentuk akan cermin cekung sama dengan ciri-ciri imej yang terbentuk oleh kanta cembung. Dia terbalik gitu.
Okey, kedudukan image ni sebahagian sama, sebahagian tak sama. Cara nak cerita tu lain sikit. Okey, objek di infinity. Okey, infinity. Cuba tengok image yang terbentuk tu. Image yang terbentuk adalah di sebelah objek. Maka dia nyata. Jangan confuse dengan yang kantor punya. Yang kantor punya image dia kita kata nyata kalau terbentuk di sebelah image terbentuk di sebelah bertentangan dengan sebelah objek. Ni belah objek, belah kiri, belah image belah kanan. Okey, baru kita kata nyata. Sebab cahaya ni kita boleh letak jari. Cahaya boleh dipaparkan. Bila boleh dipaparkan pada kertas ke apa-apa skrin, maka kita sebut dia nyata. Tetapi yang cerita cermin kan cahaya tak boleh tembus cermin. Cahaya hanya boleh dipantulkan. Jadi kalau kita letak tangan belakang cermin tu memang tak nampak, tak dipaparkan apa-apalah. Tapi cahaya pasal dipantulkan, cahaya tertumpu dekat sini. Maksudnya kalau kita letak jari tangan kita kat situ sebagai layar, kita akan nampak cahaya objek tu tertumpu dekat tangan kita tu. Maksudnya kat sini pula, belah sini pula menjadi nyata. Jadi nyata. Jadi jangan pening lah gambar Raja Sinar ni. Telitikan betul-betul lah. Jadi kalau cerita kedudukan image, jarak image V sama dengan F lah. Okey, V sama dengan F. F ialah panjang fokus, V ialah jarak image yang terbentuk betul-betul pada panjang fokus tu, titik F. Di hadapan cermin. Okey, image wujud di hadapan cermin. Ini belah hadapan lah. Boleh tengok muka sini. Ini belah belakang cermin. Suluh muka tak nampak. Okey. Kalau objek tu kita daripada jauh tu infinity buat main dekat sikit, tapi masih atas daripada titik pusat kelengkungan C ni atau sebagai 2F, maka jarak image ialah jarak image yang terbentuk ialah antara F dengan 2F. Antara F dengan 2F. Nampak kat situ? Dan terbentuk di hadapan cermin juga. Tarik lagi objek, mai duduk, kali ni duduk betul-betul di atas C. Jadi image yang terbentuk, jarak image ialah pun juga terbentuk betul-betul dekat C tu. Objek dekat C, image pun dekat C juga. Cuma objek belah atas, image belah bawah. Jadi jarak image ialah V sama dengan 2F. Di hadapan cermin juga. Jika kita tarik lagi objek masuk ke dalam lagi antara C dan F, maka apakah image yang terbentuk, jarak image yang terbentuk ialah kita dapati atas daripada 2F. Jadi image V sama dengan V lebih besar daripada 2F. Juga di hadapan cermin. Lagi kita tarik lagi objek mai duduk atas F pula. Kita tengok apa jadi. Dah jadi selari pula. Kalau kamu cuba lukis sinar tu jadi selari. Memang kena lukis, kamu kena lukis semua ni sendiri. Pakai kertas graf. Selari. Jadi bila selari tu, image di infinity, kita kena sebut begitu. Kena wajib sebut image di infinity. Sebab garis lari mana akan bertemu. Makanya bertemu di mana? Tak akan pernah bertemu. Ia bertemu di infinity. Macam itulah. Di belakang cermin. Jadi image yang terbentuk ni di belakang cermin. Belah sana, di belakang. Infinity, selari. Image di infinity. Sangat jauh di belakang cermin. Dan kali ni objek kita tarik lebih bawah daripada F, maka
lukiskan sinar, kita dapat image. Image tu muncul dekat mana? Image akan muncul dekat sini di belakang cermin. Image, jarak image V lebih besar daripada U. Okey, V ni V V lebih besar daripada U. U ialah jarak objek Ini jarak objek ke pusat P kantor ni, P ke kutuban sfera ni. Okey. Jadi V lebih panjang lagi lah. Ni lebih panjang lagi daripada jarak objek. Dan wujud di mana image? Wujud di belakang cermin. Belakang cermin ni Jadi maya kan, putus-putus tu maya. Sinar pun putus-putus. Itu pasal maya. Jadi kamu wajiblah belajar cara lukis ni. Okey, belajar lukis sendirilah. Dah tahu cara. Okey, ni kita nak belajar lukis untuk cermin cembung pula. Sangat mudah, memang satu tu saja. Objek lebih jauh dari F. Ini ambil contoh saja, daripada 6 tu ambil 2 saja. Iaitu objek lebih jauh daripada F. Okey, mana dia? Ni F lebih jauh daripada F, buat kat sini lah. Okey, sama cara lukis dia. Buat garis sinar yang selari dengan paksi utama. Lepas tu bila sampai sini mesti ingat, mesti buat dia masuk ke titik F, seolah-olah datang daripada titik F dan dipantulkan balik keluar. Sama kan yang kita dah belajar ni. Ini Okey, ini selari, nampak? Sinar yang datang selari dengan paksi utama. Bila nak pantulkan balik, seolah-olah ia dipantulkan daripada titik F. Itu pasal kena buat putus-putus sini, sebab belakang cermin. Okey, belakang cermin. Dan kita perlukan satu lagi. Okey, garis yang pergi daripada objek terus pergi ke pusat kelengkungan. Pusat kelengkungan. Itu pasal perlu pembaris panjang, letak macam tu, daripada kepala objek tu sampai macam tu C. Dan gariskan. Okey, yang ni garis penuh, tak apa. Tapi bila sampai dekat cermin tu kena garis putus-putus sampai ke C. Jadi itulah dia. Jadi di mana titik pertembungan kedua garis putus itu, okey, itulah dia kedudukan image. Jadi kecil je, sangat lebih kecil lah, diperkecil daripada objek, size objek. Itu pasal disebut sini diperkecil lah. Maksudnya kalau objek besar tu kamu letak depan cermin cembung, objek jadi kecil, image nampak kecil je. Okey Itu pasal orang tu nampak kecil nampak. Asalnya orang tu nampak besar lah. Besar ni muka dia. Dia dah pakai cermin cembung ni, nampak kecil je. Okey. Yang ni pun samalah. Okey, yang ni kali ni objek ni duduk bawah daripada F. Dan bila dibuat macam ni, sama juga keputusan dia. Image terbentuk kat situ pun masih sama macam cerita atas. Image masih lebih kecil daripada objek, maksudnya diperkecil. Duduk di belakang cermin. Itu pasal jadi maya. Jadi untuk kanta cembung ni, image yang terbentuk semuanya maya. Semuanya maya. Image yang terbentuk semuanya maya. Image yang terbentuk semuanya tegak. Tegak maksudnya duduk satu aras dengan kedudukan dengan objek dengan objek. Macam objek duduk atas, ni pun duduk atas, ni pun semua duduk atas. Itu pasal tegak semuanya tegak. Tak kira dia jauh lagi ke infinity ke, semua pastinya hasilnya sama. Lepas tu diperkecil. Semuanya, semua saiz image yang terbentuk oleh cermin cembung, walaupun diubah 6 kedudukan tu, tetap memberikan image yang lebih kecil daripada saiz objek. Jadi itulah dia. Jadi jarak image yang terbentuk V kurang daripada F. Ini pun sama, V kurang daripada F. Ini F, ni kurang lagi Ini pun kurang lagi, duduk kat situ. Dan di belakang cermin,
Jadi belajarlah lukis Cerita aja tak jadi, kena lukis Cikgu tak payah lukis, cikgu dah banyak lukis masa kat sekolah. Dah puas dah lukis. Aplikasi cermin cekung dan cermin cembung dalam kehidupan harian. Gambar di sebelah menunjukkan satu cermin bintik buta, blind spot mirror. Cermin ini ialah sejenis cermin cembung. Apakah kegunaan cermin ini dan mengapakah cermin ini digunakan? Okey, biasa kamu dapati cermin ni kat mana? Cermin ni tak sesuai nak buat suluh muka. Muka nampak semua tembam-tembam je. Jadi tak sesuai Jadi tak mana sesuai nak guna cermin ni? Ialah di tepi selekoh maut. Dekat mana selekoh yang banyak kematian, banyak pocong duk tunggu, sesuai pasang ni lah. Okey. Jadi sebab apa? Ini boleh atasi bintik buta. Sebab tu dipanggil cermin bintik buta. Jadi orang sana nak melintas, orang sini main laju, tak nampak Jadi pasang benda ni. Sebab dia punya skop tu sangat luas Dia punya skop sangat luas. Contoh macam ni Cuba tengok. Nampak jalan ni selekoh. Jadi orang yang pecut laju sini, dia ingat dia boleh corner rapat sini sebab dia ingat line clear sini, rupanya ada orang ni. Tapi bila dia tengok cermin ni, dia tahu ada orang tak ada, dia break. Awal-awal dia break dia perlahan. Okey. Untuk tujuan keselamatan. Aplikasi cermin cekung dalam kehidupan harian. Kita tengok dulu kegunaan cermin cekung sebagai cermin solek. Cermin cekung digunakan sebagai cermin solek untuk menghasilkan imej yang diperbesar bagi memudahkan persolekan. Jadi duduk depan cermin cekung ni, ada kat kedai RM2, pergilah cari cermin cekung. Jadi mata ni nampak besar, mata nampak besar, lubang hidung nampak besar, apa semua ni. Jadi sesuai lah nak solek ke apa. Okey, tapi kalau perempuan solek kat dalam rumah, cukup duduk dalam rumah. Kita tengok ni, macam mana ini muka lubang hidung boleh nampak besar ni. Kita tengok ni lah kedudukan imej yang macam mana. Maksudnya kedudukan muka ni dengan cermin yang macam mana sampai boleh nampak besar ni. Kita tengok yang ciri imej yang diperbesar lah. Ini diperkecil. Sama dengan saiz objek. Kalau sama, baik pakai cermin satah. Cermin satah memang sama. Ni diperbesar. Ni 3 keadaan ni boleh pakai ni. Kedudukan objek ni diperbesar. Maya tegak. Hak ni songsang. Nanti lubang hidung jadi terbalik lah. Jadi tak boleh pakai ni. Kita kena pakai ni. Tegak. Jadi muka nampak tegak lah. Okey. Jadi dua ni sajalah, iaitu bila kita letakkan muka kita betul-betul dekat titik F tu. Nampak? Titik F. Baru kita dapat kesan imej macam ni, diperbesar, maya, tegak. Atau bawa lagi muka kita dekat lagi, dekat masuk ke dalam F ni lagi. Baru kita dapat macam ni. Ini mungkin besar sangat kot, mata kita penuh skrin cermin ni, jadi tak sesuai juga ni. Biar ni, maksudnya kita kena buat muka kita duduk bawah pada titik F cermin itu, cermin muka tu. Okey, kalau kamu unduk belakang, kamu tengok hilang terus muka pun. Dah pergi ke mana dah. Okey, tak percaya ni, kalau kamu nak segera pergi ke dapur, pergi dapur dapatkan sudu. Cuba tengok muka dekat terbalik tu, terbalikkan muka permukaan lengkung sudu tu. Cuba dekatkan muka sampai rapat ke sudu, kemudian jauhkan balik. Cuba tengok bila masa muka akan jadi besar dalam sudu tu. Cermin pergigian. Cermin pergigian membentuk imej yang tegak dan lebih besar daripada objek untuk memudahkan pemeriksaan gigi. Okey.
Jadi cermin yang doktor duk pakai masuk dalam mulut tu juga cermin yang sama macam cermin muka. Cuma diameter bagi kecil sikit supaya boleh masuk dalam mulut. Juga adalah cermin cekung. Dapat besarkan celahan gigi dan taik gigi tu sendiri. Dia mudah doktor nak operate. Pemantul dalam lampu hadapan kereta. Okey, dalam ni ni lampu depan kereta. Okey, lampu dipasang di depan pemantul. Pemantul tu bentuk macam cermin cekung jugalah. Cermin cekung. Sebab apa? Sebab cermin parabola cekung digunakan sebagai pemantul dalam lampu hadapan kereta untuk mengekalkan keamatan cahaya pada jarak yang jauh, terutama semasa memandu kereta pada waktu malam. Jadi ceritanya macam ni. Ini lampu kereta. Ya, kita tahu bila pasang lampu dia pi 360 darjah lah lampu. Jadi kalau belah depan ni cuma 1, 2, 3 cahaya ni sajalah yang pi. Cahaya yang ke arah lain ni rugilah kan. Itu pasal dia pasang cermin cekung. Macam ni. Okey. Supaya bila ni cahaya ni main sini, kena sini terpantul di depan. Ni kena sini terpantul. Yang ni kena sini terpantul. Ni kena sini terpantul. Semua terpantul pi depan. Semua terpantul habis. Semua pi depan. Jadi itu yang jalan jadi cerah lagi. Jadi maksudnya yang terpantul pi ke belakang ni tidak terbazir. Semuanya terpantul pi depan. Itu tujuan penggunaan cermin cekung di dalam lampu hadapan kereta. Aplikasi cermin cembung dan dalam kehidupan harian lah pula. Okey, cermin keselamatan jalan kita dah bincang tadi sama. Cermin cembung diletakkan di selekoh tajam yang berbahaya untuk meluaskan medan penglihatan pemandu. Cermin keselamatan dalam bangunan. Cermin cembung dipasangkan di dalam bangunan atau pusat beli belah untuk tujuan pengawasan. Jadi biasa kamu lihat ni ada dalam 7E. Tujuan dia jadi sambil cashier tu duk tekan duit, sambil dia tengok orang sekeliling dia boleh nampak semua. Siapa duk kebah duk kebah kad top up Play Store. Dia tahu siapa. Okey, duk pergi kencing berak ke, dia tahu. Cermin pandang belakang kenderaan. Cermin pandang belakang menyediakan medan penglihatan yang luas untuk membolehkan pemandu melihat kenderaan yang datang dari arah belakang. Okey, yang ni cermin pandang belakang kenderaan juga adalah cermin cembung. Okey, cermin cembung. Jadi dia punya view tu jadi luas lah kalau cermin cembung. Masih ingat? Cermin cembung dia punya view tu luas. Okey, jadi senanglah pemandu kereta nak awasi takut terlanggak tepi-tepi ni sebab kalau pakai cermin satah tak nampak tepi-tepi ni, berlanggak habis orang jalan kaki apa semua. Okey, pakai cermin cekung lagilah nampak muka dia saja. Pandu kereta apa nampak muka saja. Okey, jadi itulah dia contoh. Mungkin ada banyak lagi penggunaan cermin cekung dan cembung dalam kehidupan harian. Latihan formatif 6.6.1. Rajah di sebelah menunjukkan seorang murid yang melihat ke arah sebuah cermin satah dan cermin cembung yang sama saiz. A. Lengkapkan lintasan cahaya untuk kedua-dua jenis cermin itu. Lintasan cahaya. Okey, nak buat macam mana ni? Cermin satah, lintasan cahaya. Okey, ni garis normal. Makanya dia terpantul pun
adalah sama sudut ni buat bagi sama sudut gunakan jangka tu lah. Jangka apa tau? Jangka sudut ni cikgu bagi laju je lah. Dia terpantul macam tu. Ni pun sama, terpantul macam itu. Okey, dengan sudut pantulan yang sama dengan sudut tuju. Okey, nampak dia punya keluasan tu. Mai kita buat cermin cembung ni. Okey, ini garis normal ni. Bila kita pasang kat belah sini dengan yang sama, yang sama tu, sama sudut pantulan sama sudut tuju tu, dia sampai sana kat belah ni. Okey, bagi sama ni. Nah, sampai sana. Luasnya. Okey, cermin cembung luas sangat luas dia punya view angle dia. Okey, siapa nak mencuri payah. B. Jenis cermin yang manakah dapat menghasilkan medan penglihatan yang lebih luas? Ialah jenis cermin cembung lah. Jenis cermin cembung. Ada 3 jenis cermin saja. Cermin satah, cermin cekung, cermin cembung. Nombor 2, Adilia memegang sebatang sudu keluli yang berkilat dengan bahagian belakang permukaan cembung menghadap matanya pada jarak kira-kira 30 cm dari mata. Beliau dapat melihat imej tegak dirinya. Namun, apabila sudu diubah supaya bahagian hadapan permukaan cekung sudu itu menghadap matanya, imej songsang diperhatikan. Terangkan kejadian tersebut. Okey. Macam mana nak terangkan? Terangkan ni dulu. Imej. Sebutkan ciri-ciri imej lah yang kamu dah belajar. Untuk cermin cembung, ciri imej yang terbentuk ialah seperti yang dia nampak tadi, apa dia? Dapat melihat imej tegak diri dia. Okey, kalau tengok ni, ciri imej yang terbentuk untuk cermin cembung semuanya sama, tegak. Jadi sebut begitulah. Ciri imej untuk cermin cembung sentiasa tegak. Sentiasa tegak itu pasal dia nampak tegak diri dia. Manakala untuk songsang, bila dia terbalikkan sudu, maksudnya dia telah melihat dirinya melalui permukaan cekung, cermin cekung, maka imej songsang diperhatikan. Mata dia jadi songsang. Songsang, cuba tengok ni, songsang. Tengok yang songsang je. Songsang. Tegak. Okey, sebab apa songsang? Sebab songsang sebab apa ni? Tak mungkinlah dia jarak muka dia dengan sudut tu kat infinity kan? Tak mungkin. Yang ni mungkin tak? Ini mungkin lah. Maksudnya sebutkan kerana matanya berada lebih besar daripada 2F daripada permukaan sudu itu, permukaan melengkung sudu itu. Itu pasal dia nampak matanya songsang. Boleh juga. Okey. Okey. Atau mungkin matanya itu duduk betul-betul di atas titik C ni, titik pusat kelengkungan sudu tu, maka songsang juga. Boleh ceritalah. Atau mungkin matanya itu duduk di antara F dengan C. Okey, F dengan C, maka jadi songsang jugalah. Matanya jadi songsang juga. Jadi itulah 3 keadaan kedudukan yang mana si Adelia ni melihat matanya songsang di hadapan cermin cekung. B. Mengapakah imej tegak tidak dapat dilihat?
pada permukaan hadapan sudu itu pada jarak tersebut. Mengapakah imej tegak tidak dapat dilihat? Okey. Sebab dia senang je. Apabila imej itu songsang, tidak dapat dilihat pada permukaan hadapan sudu itu, maknanya permukaan cekung lah. Permukaan cekung, cermin cekung pada jarak tersebut. Kerana apa imej tak tegak pada jarak itu? Kerana imej yang terbentuk adalah berada di bawah paksi bertentangan dengan objek. Okey. Imej yang terbentuk ni semua ni, imej ni. Okey, I ni dan I ini. Dia punya imej dia terbentuk di bawah paksi. Di paksi yang di bahagian paksi yang bertentangan dengan kedudukan objek. Itu cara jawab dia. Okey, tamatlah sudah. Seluruh tingkatan 4. Yang tinggal untuk kamu ialah ulang kaji balik, buat semua latihan ni. Selagi kamu tak habiskan latihan dalam buku teks ni, selagi itulah belum teruji kamu boleh menduduki SPM ke tidak. Jadi sampai sini saja. Jumpa lagi atau mungkin tidak. Assalamualaikum.